Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada siri dia Fit Tariq ila Allah, jalan menuju Allah. Dan kitab pertama ini dinamakan dengan Al-Hayatul Rabbaniyah wal Ilmu, kehidupan kerohanian, Rabbani dan ilmu. Jadi kita akan mulakan siri ini, dan saya harap kita dapat habiskan siri ini. Lebih kurang ada 5 buah kitab, tapi kita akan go through lah secara cepat supaya kita dapat habiskan. Dan pada hari ini dia mulakan dengan Al-Ilmu Bidayatut Tariq, ilmu sebagai permulaan untuk jalan kita menuju kepada Allah. Ada 5 perkara poin yang besar yang kita nak sampaikan dalam kitab ini. Pertama, kedudukan akal dan ilmu dalam Islam. Yang kedua, kesan ilmu kepada iman dan tingkah laku. Yang ketiga, menuntut ilmu fardu ke atas setiap Muslim. Yang keempat, hak-hak ahli ilmu. Yang akhir sekali ialah hubungan tasawuf dengan ilmu syarak. Dan saya harap dalam beberapa siri ini saya dapat kupas ni. Lepas tu kita pergi buku kedua, buku ketiga, buku keempat, buku kelima. Lepas tu dia kata, so saya berhenti pun saya nak berhenti, tak apalah, puas hati lah. Pertama sekali kita nak ulang balik. Semua kita tahu ayat yang mula turun daripada Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira ialah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. 5 ayat. Bukan suruh semayang, bukan suruh puasa, bukan suruh lain-lain, tapi dia kata Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, ayat mula turun sekali ialah ayat perintah. Dalam bahasa Arab kata fi'il amar. Iqra, baca. Dan setiap perintah agama, kalau tidak ada satu qarinah menunjukkan dia tidak wajib, maka secara umumnya bila Tuhan perintah maka dia wajib. Pertama, saya nak sebut Allah Ta'ala mewajibkan kita membaca. Kita tanya diri kita, sejauh mana hubungan kita dengan membaca? Sebab bila kita tak membaca, kita tidak ada bahan untuk berfikir. Sedangkan berfikir itu satu benda yang dituntut oleh syarak. Imam Ghazali menyebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kata dia, sabda Nabi SAW, tufakkiru sa'ah khairum min ibadati sanah. Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadat setahun. Ada riwayat mengatakan tufakkiru sa'ah khairum min ibadati sab'ina sanah. Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadat 70 tahun tanpa berfikir. Tapi ada orang menyanggah, dia kata ini bukan hadis. Ini adalah kata-kata maksur ulama-ulama. Sama ada dia hadis, sama ada dia kata-kata ulama, tapi ayat ini menjelaskan bahawa membaca itu wajib ke atas kita. Tapi bukan sebarang baca, bukan sebarang belajar, bukan sebarang menyelidik, tapi bacalah dia Bismi Rabbika, dengan nama Tuhan kamu. Jadi kalau pergi ambil buat PhD di luar negara, kerana ijazah, kerana nak gaji, kerana nak pendapatan, tak masuklah ni. Sebab yang ni dia nak baca dengan nama Tuhan kamu. Kemudian baca dengan nama Tuhan dikaitkan dengan Allazi khalaq, Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan.
dikaitkan dengan Tuhan sebagai pencipta. Dan penciptaan itu dalam bidang pengajian sekarang ini kita sebut itulah sains. Jadi sejak daripada awal turun wahyu, dekat sangat hubungan antara agama dengan sains. Dan saya mungkin dah sebut beberapa kali dah, agama tanpa sains, agama yang mendatar, surface. Agama yang semayang tunggal-tunggik tapi tak faham. Ibadat puasa tapi rasuah. Ibadat haji, beberapa kali haji tapi perangai macam haji nomoto juga. Sebab kita tidak membaca secara dengan nama Tuhan dan tidak mengaitkan agama kita dengan sains. Sains pula, kalau tak ada agama, dia mendalam tapi tak jumpa dengan Tuhan. Ramai ahli-ahli sains yang menimbulkan keegoan, rasa hebat. Aku boleh buat itu, boleh buat ini, boleh ubah itu, boleh ubah ini, boleh rawat jantung orang, boleh rawat itu ini. Tapi kalau tidak ada Tuhan di situ, maka dia menjadi orang yang makin pandai, makin bijak, jadi profesor, jadi sombong, jadi takabur. Sebab itu kita kena bermula dengan belajar dengan nama Tuhan yang menciptakan. Kemudian Tuhan menekankan lagi tentang sains kejadian manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia dijadikan daripada benih ibu bapa. Dalam satu hadis ada 40, ada menceritakan kejadian manusia 40 hari air mani bapa masuk dalam kandungan ibu. Lepas 40 hari dia menjadi darah beku. Lepas dia darah beku, dia tulang. Lepas daripada tulang, dia disalut oleh daging. Ketika saya belajar di Mesir, ramai pelajar-pelajar perubatan. Saya kata betul ke hadis ni? 40 hari mani, 40 hari darah, 40 hari daging, 40 hari tulang, 40 hari disalut oleh daging. Budak perubatan kata, tak betul Ustaz. Sebab dia bukan 40 hari begitu. Jadi saya mengambil kesimpulan, hadis tu bukan nak cerita 40 tu, fi angka tu. Nak ceritanya 40 itu adalah tempoh tertentu. Daripada mani bertukar menjadi darah, beku, kemudian menjadi daging, kemudian masuk tulang, kemudian dibalut ke daging, cukup 9 bulan, lahirlah sebagai seorang bayi daripada janin dalam perut ibu. Dan kita orang lelaki tidak ada pengalaman mengandung. Kerana Tuhan tahu orang lelaki ni tak sabar. Saya ingat kalau orang lelaki mengandung, ramai anak-anak yang akan tak sempat lahir ke bumi. Tapi Allah Ta'ala beri kepada ibu-ibu ini kesabaran yang tinggi, yang tak ada pada orang lelaki. Maka ibu sanggup, Quran sebut, mengandung anak selama 9 bulan. Wahnan ala wahnin. Kata kitab tafsir, da'fan ala da'fin. Penak atas penak, 2 kali penak berganda mengandung. Kita sebagai bapa, sebagai suami tengok pun berat-berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Sebab itu anak-anak kena ingat bagaimana pengorbanan ibu. Mula daripada jatuh benih ke dalam rahim ibu, mulalah ibu makan tak lalu, loya, bang suami pun bang busuk, masuk dapur pun busuk. Setengah pula nak makan beras, nak makan cucuk atap, nak makan sampah, macam-macam bawaan anak dari perut. Dan gambarkanlah 9 bulan ibu mengandung.
tidurnya, makannya, minumnya. Kemudian ibu-ibu sekarang pula bekerja di pejabat, bangun pagi bergegas, balik malam-malam petang. Wahnan ala wahni, Quran kata, surah Luqman. Penat berganda-ganda. Apatah lagi ibu-ibu yang sudah berusia lebih daripada 35 tahun, 40 tahun. Saya pernah dengar Profesor Hamid Arsyad di Masjid Bukit Damansara. Dia pakar puan. Dia kata kalau orang perempuan dah umur 40 tahun tak payah mengandung. Kalau isteri saya boleh, dia kata. Pasal dia tahu nak jaga. Kalau isteri kita tak payahlah. Umur 36 dah cukup. Paling-paling nak juga umur 40. Lepas 40 tak boleh. Dari segi teorinya, saya orang kampung. Orang kampung. Di kampung dulu, dia ada pokok durian. Buah-buah durian yang mula jatuh, yang mula gugur tu, kita panggil buah pangkal dahan. Buah pangkal dahan ni buah-buah elok. Macam juga anak-anak kita yang sulung-sulung tu, ketika ibu dia masih usia 25 tahun, 24 tahun, 17 tahun, beranak, lahir anak yang sihat, lahir anak yang cerdik, lahir anak yang hebat. Pasal buah pangkal dahan. Tapi anak yang ke-10 tu, anak yang ke-9 tu, kalau buah durian dia panggil buah ujung dahan. Buah ujung dahan ni isi dia pun tak berapa elok dah. Ibu pun dah umur 60 dah, bapa pun dah umur 50 dah. Jadi benih dia tu, mutu dia tu dah berkurangan. Dia punya kualiti dia. Tapi tak semestinya tak bagus. Jaga didik elok bagus juga. Cuma dari segi benih asal itu, anak-anak yang lahir ketika ibu masih muda, ketika bapa masih gagah, berbeza dengan anak-anak yang dilahirkan ketika ibu sudah penat, ibu sudah letih dan bapa pun sudah tua. Boleh. Tapi orang dari dulu ada anak 16, 14 orang. Saya dua ni duk kaji satu ulama Tok Pelai Condong. Dia ada anak 14, tapi isteri dia 4. Nanti kita cerita semasa. Tok Pelai Condong ni lah orang yang mula-mula sekali membuka sistem pendidikan pondok di tanah Melayu, asal daripada Selatan Tian, Patani. Dan dia juga adalah keturunan kepada Syekh Daud Patani. Ini kita nak bincang satu masa nanti. Jadi balik kepada ayat kita tadi, Tuhan mencipta manusia daripada alat darah tadi. Sebab itu jangan kata orang belajar bidang yang bukan agama, fiqh, tauhid, tapi dia belajar sains bukan ilmu agama. Sains juga ilmu agama. Kita kena fahamkan kepada anak-anak kita. Belajar sains juga belajar agama, sebab Tuhan juga menciptakan. Jadi orang bidang astronomi, orang bidang kejuruteraan, engineering, orang bidang architecture, itu juga adalah ilmu Tuhan. Allazi khalaq, Tuhan yang mencipta. Badi'us samawati wal ard, Tuhan yang menginovasikan, Tuhan yang amat kreatif yang mencipta langit dan bumi ini. Jadi ilmu architecture, ilmu kejuruteraan, ilmu matematik, itu ilmu agama. Dan bila kita pisahkan ilmu agama daripada ilmu ilah, orang Islam menjadi mundur. Orang Islam menjadi pak turut. Datang COVID ni pun kita dah tunggu bila lah mereka nak siap dia punya ubat. Bila lah Rusia nak siap ke ubat. Bila nak China. Kita tak fikir orang Islam boleh sediakan vaksin untuk ubat sebagai vaksin kepada COVID. Sebab kita sudah terlalu jauh daripada sains, daripada teknologi.
Kita hanya tahu bidang agama. Dan kita pun tak mengharap orang Arab boleh keluarkan vaksin-vaksin ini. Itu sudah terbelah ilmu kita sehingga berlakulah apa kita sebut sebagai dualism dalam ilmu. Ilmu agama, ilmu dunia. Mahkamah syarak, mahkamah adat. Pejabat agama, pejabat sivil. Dah pecah habis. Inilah sebenarnya kejayaan orang-orang musuh Islam merosakkan pemikiran Islam, menjauhkan orang Islam daripada ilmu sains, ilmu teknologi dan membawa lari roh agama itu daripada ilmu-ilmu tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Iqra, sekali lagi, 2 kali Tuhan sebut Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhan kamu yang amat mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajar kamu dengan qalam. Dah sebut ilmu, sebut qalam pula. Makna ilmu ini kena tulis. Ilmu ini kena rekod. Dan satu benda yang paling besar kita tamadun ini ialah ilmu menulis. Dengan ada penulisan lah, maka ada kitab-kitab, ada buku-buku, ada perpustakaan-perpustakaan. Gambarkanlah kalau dunia tidak menulis ilmu, perpustakaan tak ada, kita ni hidup macam dalam hutan. Tapi sekarang ni penulisan itu berkembang, bukan lagi dalam bentuk perpustakaan macam zaman dulu. Sekarang ni penulisan tulis habis dalam Google, dalam internet, dalam macam-macam lagi. Inilah tamadun yang paling besar di dunia. Dan ada orang mengatakan antara orang yang awal sekali pandai menulis ialah Nabi Idris AS. Jadi kita tak dengar cerita Nabi Adam ke, Nabi Nuh ke menulis apa-apa kitab. Tapi yang kita apa-apa cerita Nabi Idris lah antara orang yang mula-mula menulis. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak menulis, rugi. Sebab warisan itu duk ceramah ni. Dari ceramah ni, lusa saya mati. Orang pun lupa di ceramah. Paling-paling sekali dia masuk dalam YouTube. Bolehlah orang dengar sikit. Tapi kalau kita tulis, benda tu berkekalan. Saya bukan nak bangga diri, ya. Tapi saya mula menulis tahun 1965. Ketika usia 15 tahun, menulis dalam majalah Pengasuh. Sekarang ni masih menulis. Dan saya telah menghasilkan campur-campur lah. Awak sendiri, awak dengan orang. Saya dah tulis 30 buah buku. Tapi saya percaya ramai orang di sini tak kenal saya sebagai penulis. Orang setia saya sebagai pengkuliah subuh di Masjid Ghufran. Sebab orang Melayu tak suka membaca. Buku saya terakhir, habis nak cerita hal lain, tulis 70 tahun kami Majid. Tahun lepas. Tahun lepas, saya pun ingatlah tahun dah umur 70. Pasal ada buku 70 tahun kami Majid. Sebab tu saya dah sebut Datuk tu. Banyak pengalaman, tulislah. Boleh menjadi satu iktibar kepada generasi baru. Saya mula-mula tulis hal saya ni comel, cantik. Saya panggil orang Arkam dulu. Yang menulis buah buku Tersungkur di Pintu Syurga. Dia pun pergi dengan saya. Zabidi, baca buku saya je. Dia baca. Contoh lah ni, tak ada apa. Oi, cantik sangat buku ustaz ni. Tapi tak sedap. Pasal apa? Sebab semua cantik. Ustaz kena tulis juga orang tak cantik. Maknanya sisi gelap kita kena tulis juga supaya jadi iktibar. Jangan sisi putih saja. Sisi gelap. Saya pun mula tulis. Ketika aku berusia 5 tahun, ayah dan ibuku telah bercerai. Oh, rupanya kita ni anak hasil daripada perceraian. Dan saya boleh menggambarkan bagaimana hidup seorang anak
hasil daripada ibu bapa bercerai. Kesan tu sampai tua umur 70 ni ada lagi. Rasa sedih. Baik-baik mak tiri. Mak tiri saya sebenarnya macam malaikat. Baik. Tak pernah marah. Tapi seorang anak tiri tidak akan berkongsi kasih sayang dengan ibu tiri seperti dia berkongsi kasih sayang dengan ibu yang sebenar. Dan demikian juga saya 4 beradik, saya ibu sebapa. Yang bongsu tu pula duduk dengan mak. Dia pun bercerita bila dah tua, baru mati baru lepas. Kena langgar di kereta, nak pergi sembahyang subuh di masjid. Lepas Covid 2 hari, kena langgar di kereta, mati. Dia juga menceritakan bagaimana seorang anak yang duduk dengan ibu penuh kasih sayang, tapi duduk dengan bapa tiri, bagaimana bapa tiri itu macam malaikat pun tidak akan dapat sama. Dan ini memberi peringatan kepada saya. Minta dijauhkan Allah aku daripada bercerai dan runtuh rumah tangga, sebab kita tak nak anak-anak kita menjadi korban dan mangsa daripada ibu bapa yang tidak dapat memberi sepenuh kasih sayang kepada anak. Contohlah, ada satu pengajaran. Dan pengajaran yang kedua bagi saya lah. Biasa tulis buku tu, ayah saya ni kahwin poligami. Ada bini 2, bini muda ada, bini tua ada. Dia hebatnya orang tu sebab dia tok guru. Duduk serumah. Saya masih ingat lagi ketika usia 3-4 tahun tu, rumah kita ni ada ruang tetamu di luar untuk lelaki. Di tengah tu rumah panjang lah rumah tok guru kan. Tok guru kampung. Di tengah tu ada ruang luah untuk perempuan. Kita ada 2 pintu. Pintu depan, itu kita panggil pintu tengah. Lepas pintu tengah tu dia ada 2 bilik. Ini bilik bini muda, ini bilik bini tua. Di tengah tu ada lorong, dia pergi ke dapur. Dapur tu pula kerak 2. Ini dapur bini muda, ini dapur bini tua. Jadi tok guru dulu banyak orang bawa pergi barang di rumah. Musim ikan, orang sedekah ikan. Mungkin padi, orang sedekah padi. Mungkin buah-buahan, orang sedekah buah-buahan. Buah rambutan, buah rasa. Jadi bila sampai tu, bini tua akan bagi. Satu mu, satu aku. Satu mu, satu aku. Dia panggil abang saya. Mahmud. Okey. Pilih. Abang saya, anak ni banyak sikit. Dia nakal sikit. Itu cerita. Saya nak gambarkan, setiap kita manusia ni Tuhan jadikan adalah unik. Tak ada orang kata aku ni lekeh. Nak tulis apa? Tulis dah. Sebab setiap orang tu farid. Faridun min nau'ihi. Ada keunikan dia. Kita rasa tak elok pun, ada orang boleh ambil iktibar. Dan saya menulis buku tersebut sebab ada budak-budak, anak-anak murid. Dia kata, ustaz tulis dah cerita ustaz. Nak dengar ustaz belajar macam mana. Nak dengar ustaz berdakwah macam mana. Nak dengar ustaz masuk abing macam mana. Nak dengar ustaz kenapa ustaz tak masuk Fatipah. Kenapa ustaz tak masuk Fatih Amnu. Nak dengar kenapa ustaz dari pesyarah. Semua saya tulis dalam buku tu. Dan atas nasihat saudara Zabidi tadi. Zabidi pun sekarang dia padamkan dia punya Facebook sebab dia tengah buat PhD. Kalau main Facebook tak siap PhD. Dan saya pun antara sebab lama saya siap PhD saya sebab bila kita jadi hak masyarakat. Kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah maghrib. Masa mana nak menulis? Akhirnya tua baru dapat PhD. Dan saya cerita lagi dalam buku saya tu, last kali sebut dah. Ketika dulu kita anak tok guru kan. Duduk di kampung, dengar orang di Kebarak sana, dengar orang di Kebarak sini. Tak boleh pergi. Takkan nak tok guru nak pergi di Kebarak. Tak kau balik cerita, sedap malam ni. Semewah bulan. Sedap malam ni. Doloh kelak malam. Sedap malam ni. Usia lu kuat. Sedap malam ni. Kita dengar. Bila sampai umur 13 tahun, tinggal kampung pergi belajar di luar. Bila belajar di luar tu, dia dengar di Kebarak dah sampai,
balik pukul 5 pagi. Pasal terlepas tali hidung dah. Tu saja cerita lah. Cerita hak berasak molek pula. Lepas tu pergi belajar tu mula masuk panggung wayang. Zaman tu dah mula cerita Hindustan. Tahun 63, 64, 65, 66. Panggung wayang ketika itu 30 sen je. Tiket. Tapi duduk saja kejap mari. Nak gigit di pijak lah apalah macam-macam. Ekor pun tak ada, kipas pun tak ada. Tengok wayang. Mula-mula filem tu tengok ialah filem Korban Indonesia. Wahai kau burung dalam sangka hidupmu malang benar. Ingat lagi lagu tu. Pasal filem pertama kita tengok. Ketika mana? Ketika berusia 13 tahun. 15 tahun belajar kata baru. Cerita Hindustan. Tahu belakanglah filem. Panggung lidu ada, panggung audien ada. Maknanya tak ada orang selagi kita manusia ni, kita jangan cerita kita malaikat. Setiap orang ada sisi baik, ada sisi hitam dia. Cuma orang-orang yang Tuhan nak jaga ni, hitam pun hitam ya. Tak kita tengok dah kelabu. Setakat tengok wayang, setakat tengok di kira-kira. Tapi zaman tu dahsyat tak dahsyat. Saya tulis dalam buku saya tu. Kita belajar sekolah agama zaman tu, tak tahu dah. Ustaz ajar ke, baca buku ke, barang orang kafir ni halal. Jadi budak-budak sekolah agama ni pergi beli kedai Cina, tak bayar. Pasal orang kafir. Dia pergi ramai-ramai di Pulau Condong, saya ingat lagi. Dia pergi ramai, Cina tu dah tua dah. Hak depan tu beli-beli hak lain ni, wah, keluar. Budak sekolah agama. Ni, sekarang dia Tok Lebah, dia Tok Qadi, dia Tok Alim, dia Tok Guru, dia apa semua ni. Zaman budak dia jahat juga. Kira bagi Cina. Ayam Cina. Telur rumah Cina. Buah betik rumah Cina. Dia akhir sekali, seorang budak kot lanah tu, dia, minta maaf, ibu-ibu dia pergi raba buah dada anak Cina. Pasal apa? Pasal anak Cina halal. Jahat dah agama dulu. Yang ni dah akhir dia Tok Qadi, Tok Mufti apa semua ni. Anak cerita. Tua-tua tak tahu. Lepas tu kita asrama tu, tak ada asrama sekolah agama. Duduk pondok-pondok, rumah sewa, masuk sendiri. Saya pandai goreng ikan boleh, singgah ikan boleh, buat ikan sardin boleh. Tapi kaya api habis, dicuri kaya api tu yang rumah. Beras habis, curi beras kawan. Nah, budak-budak sekolah agama, pakai dapur, pakai semawang, pakai apa lagi. Lepas tu pergi Kota Baru. Kota Baru juga duduk di surau. Dia panggil budak surau. Habis saya Mahmud baru tulis buku, Budak Surau. Tapi budak surau tu lah sekarang ni, lebih pada 10 orang dah jadi profesor bila. Mengalahkan kepada jiran-jiran ya. Lalu kok surau tu pakai tutup hidung. Budak surau goreng ikan kering. Tapi ceritanya, maknanya orang-orang berjaya di mana-mana pun, saya percaya datuk kita ni pun, ya dah, yang tak datuk pun, dia dah berjaya dalam perniagaan, berjaya dalam perjalanan, berjaya dan sebagainya. Tidak ada orang yang, kecuali dia anak Perdana Menteri, dia anak raja, yang disuap dengan sudu emas dan sudu perak. Tapi kita ni merangkak daripada kosong menjadi kita. Dan kita ni fizikalnya, apa yang kita makan, itulah kita. Apa yang kita baca, itulah kita. Apa yang kita fikir, itulah kita. Nak tahu hebat tak hebat kita, tengoklah apa makanan kita, apa bahan bacaan kita, apa yang kita fikirkan, dan apa yang kita sumbangkan. Jadi sebab itu saya kata, Profesor Sanak ke, nak tulis buku. Paling tidak, lepas kita mati tu orang kata, oh siapa dia, 70 tahun kami majid. Tahu mana, apa dah. Sekarang ni ada penerbit nak terbit. Dari barat kita tengok semua orang tulis. Bukan kita nak nyoho. Dalam tu bukan nak nyoho. Saya cerita betul saya. Saya buat BA 2 kali. Satu nilai Pudi, satu di Azhar. Buat MA 2 kali. Buat di Azhar. Batu Malah. Dia kuat hafal sangat. Balik buat MA Semeraya 2 kali. Buat PhD 2 kali.
Aku ni bidak agama ustaz nak buat sosiologi Dia buat sosiologi. Syarul Ma'ruf ke Singapura, profesor saya. Dia kata apa ni? Macam Sidik Fadil ni kata. Ayat Quran kalau Allah Taala kalau Rasul sosiologi apa ni? Capak. Baik dia kata setahun setengah. Saya pun fikir, macam buat baju lah. Kalau baju nak rosak, pergi buat baru. Saya pun ambil capak. Buat semula saya pun. Dia 2 kali. Saya ni antara orang yang sebenarnya belajar tak pandai. BA 2 kali, MA 2 kali, PhD 2 kali. Nak cerita Saya nak sebut tadi, pengalaman-pengalaman ni kita kena tulis. Kita kena wariskan kepada generasi supaya yang baik jadi teladan, yang tak baik jadi sempadan. Belajar sekolah rendah lagi. Daripada kayu rendah pergi kapal Cengar tu saya ingat 4-5 batu, jalan kaki. Basikal pun tak ada. Tengah jalan tu ada sungai. Sungai Jamatan pun tak ada. Ada jelujur kat Kelantan panggil. Bahas-bahas di sekolah tu. Terjun sungai tu, makan buah manggis. Orang manggis hak putih tu. Makan dalam sungai tu. Satu hari tu, ayah bagi 5 sen je. Saya 5 sen, kakak saya 5 sen. Beli roti, ni makan ada ayah. Letih. Dah lah duduk ngemak tiri. 2 orang. Kalau tengah jalan tu, budak-budak pakai fikir-fikir. Campak je dah. 2 orang ni. Bagi tahu abang tu. Ni, adik pun 10 orang. Abang pun ambil pikul kita. Buat balik. Maknanya, susahnya hidup orang zaman bila merdeka. Banding anak-anak kita lepas merdeka ni. Sebab tu anak-anak kita sekarang ni tidak tahan. Tak ada ketahanan. Hidup mewah. Pergi kereta sekolah, pergi kereta, balik pergi kereta, naik bas pun tak pandai. Pasal apa? Pasal kita tidak dididik dengan kesusahan. Generasi kita dulu generasi yang susah. Sebab itu boleh hidup dari dunia macam mana pun. Dia tak jadi orang yang memborong. Sebab kita hidup susah. Saya jas 5 sampai jas 1 sampai jas 5 sen bawa ke sekolah. Jas 6 tu kakak dah habis baru naik 10 sen. Cerita tak? Lepas tu orang marah. Orang kata ustaz ni kedekut. Tak kedekut macam mana? Ustaz-ustaz ni kena dia mengaji dulu. Susah. Setengah orang tak ada beasiswa. Pergi ke Mesir. Saya belajar di Mesir. Beasiswa kayak Kelantan bagi RM175. Masa tu orang Johor RM300. Orang Brunei RM500. Kita RM175. Nak beli kitab lagi, buat umrah lagi, nak makan lagi, nak naik taksi lagi. Tapi orang ibu bapa belanja, tak ada beasiswa, kereta, taksi pun tak naik bah. Bah di Mesir tahu dah. Lebih pada kes tadi. Sampai bah tu sengit. Kau tengok bah-bah di Mesir. Macam India, macam Indonesia tu. Atas kepala bah naik lagi. Atas kepala kereta api naik lagi. Okeylah. Panjang cerita tu. Tak apalah. Sebagai. Patut kita carilah buku saya tu. Saya nak sebut. Saya pula tulis buku ni sebenarnya. Bukan nak cari untuk apa. Dia bagi kepada saya 10%. Dia kata ai buku 10%. Dapatlah 100 buah. Sebab dia cetak 1000 buah. Dia pun bagi orang. Sekarang tinggal sebiji rumah saya. Bukan nak cerita buku saya tu. Nak ceritanya kita kena menulis. Sebab Tuhan allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan barang yang kita tak tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas iqra bismi rabbika, iqra wa rabbukal akram, maka Tuhan kata ya ayyuhal muddatsir. Hai orang yang berselimut. Nabi balik-balik terima wahyu tu demam tu selimut. Terutama bila tak mari 2-3 minggu, 2-3 bulan tak mari dah wahyu. Orang kata Muhammad ni apa ni? Nabi Muhammad pun demam. Tuhan berjawab, ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, berdakwah kamu. Ini perintah Nabi dapat dakwah. Bila ada ilmu, jangan simpan. Ilmu ni kalau simpan, awak apa? Macam agak harta, simpan, tak belanja, awak apa? Falsafahnya dia kata, kalau kita ada harta, kita tak belanja, ibarat kita ada air yang bertakung. Air tu bau busuk, air tu bau masam.
Dan air tu tak elok. Kita nak air ni biar macam air sungai tu. Dia berlari. Pergi yang lama datang yang baru. Pergi datang yang baru. Yang lama ni sedekah. Bagi. Belanja. Anak, isteri, keluarga, orang lain. Bagi masjid. Bagi apa sekali. Mari. Hak baru. Ilmu macam tu juga. Ilmu tak diamal. Akhir. Kita sendiri pun lupa ilmu kita. Tapi kalau kita ajar. Itu saya sekarang ni. Aku tak boleh mengajar. 3 bulan pun ni. Demam tau. Duk teringat Masjid Ghufran ni bila nak panggil aku. Kau tak panggil dah. Tak panggil pun tak apa dah. Tapi sebenarnya demam. Pasal tak boleh mengajar. Macam tu pendekar lah. Tak naik stage. Demam. Kalau kuda tak boleh berlari. Demam. Kita pun tak apalah. 2 kali seminggu. 2 minggu sekali pun tak apalah. Saya sekarang ni masjid ni lah satu tempat mengajar dah. Tak laku dah lain. Biarlah. Bukan saat aku tak laku lah. Kita pun tak nak penat-penat dah. Cara orang tua, cara orang sakit. Jadi yang penting, bangun, berdakwah. Berdakwah lah, sekarang kita boleh dakwah. Jangan lebih kuah pada isi pula. Saya pesan kepada, minta maaf cakap lah. Ustaz-ustaz yang dikenal sebagai ustaz selebriti. Atau PU-PU ni. PU ni apa dia panggil? PU ni ceramah di TV tu. PU. Minta maaf lah, ni ada rakaman ni. Tapi tak apa rakam lah. Saya nak sebut, mengajar setakat yang kita tahu. Dia ada ajar lebih-lebih. Dan saya rasa sudah sampai masanya sekarang ni. Orang bidang fiqh mengajar kita fiqh. Orang belajar tauhid mengajar kita tauhid. Orang pandai bahasa Arab mengajar bahasa Arab. Malaysia ni ustaz-ustaz ni boleh belaka masalahnya. Fiqh pun dia mengajar, tauhid dia mengajar, tasawuf dia mengajar. Pening hari masyarakat. Pasal ustaz dia itu pening dah. Kita tahu bidang kita. Seorang engineer, jahil dalam bab perubatan. Seorang doktor, jahil dalam bab arkitek. Macam mana ustaz boleh tahu semua? Fiqh pun dia tahu, tauhid dia tahu, apa pun dia tahu. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita masjid, kata kuala masjid, nazir masjid. Kena pastikan setiap orang mengajar dalam bidang dia. Sebab tu Quran pun sebut, tanyalah kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Lepas tu ustaz-ustaz ni setengah murid ni tak pandai nak kata tak tahu. Tak pandai nak kata tak reti. Semua tahu. Dan setengah tu pula tak baca di rumah. Macam khutbah lah. Mai-mai buka tu kok tahu apa. Dia pun tak faham apa yang dia baca. Itu masalah. Tapi saya cakap gitu orang kata kasar lah. Tapi saya boleh tegur ustaz-ustaz. Sebab saya ustaz dan saya pun sudah berusia 70 tahun. BA 2 BA ada, MA 2 kali buat, PhD 2 kali buat. Lepas tu profesor penuh apa? Saya pun tak minta sangat, tak pernah minta pun. Bukan cerita zuhud dah. Tapi benda rezeki dia mari-mari dah. Tak mari, bukan rezeki kita lah. Orang kata bukan rezeki kita, duduk dalam mulut pun jatuh lagi. Kalau rezeki kita asal di darat, ikan di laut, akan bertemu juga dalam belanga rumah kita. Kita kena percaya itu. Wa ma min dabati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Terjemah mudahnya, ulat labudu pun ada rezeki dia, Tuhan bagi. Ulat lah batu pun ada rezeki dia. Usahkan manusia. Jadi bab rezekinya dia ada usin sangat. Sebab Tuhan tu Razzaq, dia pemberi rezeki. Wahhab, dia suka memberi kepada kita. Tuhan tu Wadud, pengasih, penyayang. Apa kita nak fikir macam mana? Saya sebut ni pasal ada kawan-kawan kita. Ustaz, sebulan nak pecing tu, saya tanya, apa ni? Nampak sedih. Muka pun nampak tak suka. Nak pecing dah. Lepas tu, bila pecing tu, tak ada lah gaji elang gaji dengan separuh dah. Dah, serupa. Tak? Kita ada takut pada masa depan. Takut apa? Masa depan tu belum menjanjikan apa-apa. Sempat hidup atau hidup. Hak lalu tu telah berlalu. Hak naknya ialah hari ini. Ini apa ni? Syair-syair ala-ala penyair-penyair dulu. Dia sebut, semalam dia ada sejarah. Esok belum tentu. Hari ni. Nak bicara ni buat hari ni.
Jadi hari ni kita ni alhamdulillah. Awal-awal lagi mari masjid. Bila subuh semaya 2 rakaat. Semaya sunat fajar tu semua orang dah. Baik daripada bumi, langit dan segala isinya. Jadi awak nak cakap tahu ada rumah batu. Awak ada kereta Porsche. Awak ada harta banyak. Saya pagi ni saja cerita kat dia. Dengan 2 rakaat sunat fajar tadi sudah dapat dunia dengan segala isinya. Tak kira lagi hak semaya subuh, hak baca lepas subuh tu. Hak semaya sunat fajar saja tu pun sudah cukup. Lebih kaya daripada token dah. Betul tak? Tapi ketak faham tu duk tidur lah. Masa ni duk tidur lagi ni. Sunat jap. Semaya sunat subuh gajah dah tak. Balik kepada kita. Kum, bangun, fa'azir, berdakwah. Wa rabbaka fakabbir, hendaklah kamu perbesarkan Tuhan. Kita besarkan Tuhan lah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Mari takbirlah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Membesarkan Tuhan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu hendaklah bersih. Jadi kalau pakaian bersih, isi dari pakaian itu kena bersih. Isi dari perut pun bersih, badan pun bersih. Nak ambil semaya dia baca doa juga. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku orang suka bertaubat, jadikanlah aku orang bersih, jadikanlah aku orang soleh. Bersihlah. Jangan dendam, jangan marah, jangan benci, jangan kutuk orang, jangan apa-apa sama sekali. Saya tak mengutuk perangai orang tak apa, utuk orang tak boleh. Warujza fahjur, benda-benda tak elok tu tinggalkan. Wala tamnun tastaksir, jangan pula mengada-ngada pergi duk cerita kat orang. Mu ni dulu aku beri pelajaran ni, pandai ni. Pergi apa nak panggil mengungkit-ngungkit. Tuhan marah benar yang mengungkit ni. Lepas tu wali rabbika fasbir, hendaklah kamu bersabar. Jadi 2 ayat turun. Satu ayat suruh baca, yang kedua ayat suruh berdakwah. Kemudian secara mudahnya nak berhenti dah. Secara mudahnya saya nak buat kesimpulan pagi ni, innal ilma muqaddamun alal amali. Kita hendaklah menjadikan ilmu sebagai imam dan amal sebagai makmum. Janganlah beramal dengan perkara yang kita tak tahu. Sekadar menjadi pak turut. Sekadar membuta tuli. Orang hangguk, kita hangguk. Orang rokok, kita rokok. Orang baca yasin, kita baca yasin. Orang pergi kubur, kita pergi kubur. Orang buat 7 hari, kita buat 7 hari. Kadang-kadang yang orang buat tu benda bid'ah. Kadang-kadang orang buat tu benda reka-reka. Nabi tak sebut, Quran tak sebut, kita buat. Akhirnya nak cari pahala, dapat dosa. Kata orang Melayu, untung sekarang, rugi seguni. Termasuklah orang masuk ajaran sesat. Dalam TV sekarang ni dekat dengan Maghrib tu, ada apa? Jalan ke syurga apa? Cerita kat ajaran sesat. Saya tengok juga, dekat-dekat tunggu Maghrib tu, dia panggil apa tu? Tengok gitu-gitu lah. Cerita jalan sesat ke syurga. Boleh pula sesat masuk syurga. Itu dia nak kenal kepada sistem Islam lah kot, tak tahu lah. Tapi dia kata nisa Islam tu. Hawa Islam. Ikut dia lah. Tapi nak pentingnya awak nak masuk sistem Islam ke, nak masuk PAH ke, nak masuk ABIN ke, nak masuk BA ke, nak masuk PHS ke, nak masuk PKR ke, nak masuk amanah ke, nak masuk DAP ke, nak menega ke, nak melabur ke, ilmu utama daripada amal. Kalau melabur tak ada ilmu, rugi. Masuk politik tak ada ilmu, berdosa. Mengajar tak ada ilmu, ajaran sesat. Jadi ilmu kena diutamakan daripada amal. Kerana ilmulah yang akan memperbetulkan amal. Dan ilmulah menunjuk kepada kita syarat masyru' amal, rukun-rukun amalan. Maka kata dia di sini, al-ilmu bighairi amalin junud. Ini kata-kata Imam Ghazali. Ilmu tanpa beramal
Gila. Imam Ghazali kata. Yunun. Bukan saya kata ni. Imam Ghazali kata, ilmu tak beramal gila. Wal amalu biduni ilmin la yakun. Dan beramal tanpa ilmu tidak ada apa-apa. Kosong. Kosong tak apa lagi. Takut dapat dosa. Kerana menjadi, bahasa Melayu kata, membabi buta atau menjadi pak turut atau membuta tuli. Hak ni lah kita suruh masyarakat mari ke masjid ni. Bukan nak cerita mari masjid ni jadi lebay dah. Masjid zaman Nabi itu adalah pusat ilmu yang maftuh, open, terbuka, open university. Sebab tu saya sekali lagi sebut, ustaz-ustaz kita kena up. Mengajar di masjid kena bagi macam kuliah di universiti. Universiti terbuka. Cukup lah. Tapi kena ada lah mengajar pertengahan ada juga, mengajar pertengahan ada juga, mengajar. Tapi kita kena up masyarakat. Cukuplah masyarakat duk belajar benda hak yang sama dah. Dia masyarakat pun dikata bosan dah. Orang ada satu masjid tu dia kata, ustaz duduk atas kursi ni dia tahu dah ustaz nak cakap apa. Bijak tak bijak anak murid sekarang ni. Lepas tanda bijak lagi, dia mari pen tak bawa, kertas tak bawa, catat pun tak ada. Macam sekarang ni, orang ada handphone, dia catat. Saya mula-mula tengok Datuk duk, kata Datuk ni aku duk mengajar duk main handphone, rupanya dia duk catat. Sekarang ni tak bawa kertas, sekarang ni tak bawa pen dah. Yang ni apa? Seluruh Malaysia dah baca, seluruh dunia dah. Hari ni orang dengar saya marah di masjid Ghufran. Tak apalah, Ghufran dia pengampun Ghufran makna dia pengampunan. Tak apalah kita marah sikit. Marah tu, kalau kita marah ke anak kita, kerana kita sayang. Sayang ni saya sangat pada ustaz-ustaz ni. Sebab tu saya suka merepek kepada ustaz-ustaz. Sebab orang lain tak berani nak merepek dengan ustaz ni. Saya boleh merepek ke ustaz. Sebab saya ni ustaz yang sudah tua. Kemarin, pagi ni ada mati seorang kawan saya, UAE, Dr. Gani. Mati. Sekali tak hari baca Facebook, baca WhatsApp, mati. Setiap hari dia mati. Ini mati dia tak pelik dah. Pasal masuk umur 70-an ni dah masuk kawasan dia dah. Masuk area kematian. Cuma tunggu lah. Siapa dulu, siapa kemudian. Betul tak? Jadi akhir sekali tuan-tuan sekalian saya nak sebut. Tapi yang ditekankan sangat di sini ialah baca yang dimaksudkan bukan sekadar baca, tapi baca dengan nama Allah, baca dengan Tuhan yang mencipta. Kerana di situlah dia menyuruh kita, dia melarang kita, dia memberi arahan kepada kita, bersambung kita dengan Allah. Iaitu baca sebagai seorang mukmin yang percaya kepada Allah, yang ikhlas kepada Allah, yang terikat dengan hukum-hukum Allah. Jadi akhir sekali Nabi ajar kita satu doa, auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma allimna ma yanfa'una. Wahai Tuhan kami, ajarkanlah kami apa yang bermanfaat kepada kami. Ilmu pun bukan sebagai ilmu, kita nak ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah kepada kami manfaat apa yang kamu ajar kepada kami. Wazidna ilma, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Nahmadukallahumma ala kulli hal, kami bersyukur kepada kamu atas segala hal keadaan. Wa na'udzubika min ahli nar, dan jauhkanlah kami daripada hal keadaan ahli neraka. Jadi insya-Allah siri ke depan kita akan mula masuk kedudukan akal dan ilmu dalam Islam. Jadi hari ini sebagai mukadimah lah kepada kita ni. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada kelemahan saya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.